Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya sahabat-sahabat, sidang siapa yang mendengar video hari ni kita buat video, sesi video saja, tak buat live. Jadi saya ni kita buat video selepas daripada urusan di rumah dah selesai, anak dah tidur baru nak buat, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi pada live saya yang telah lepas. Kita bincangkan tentang berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai musafir, dan apa yang dikatakan sebagai mukim, dan apa yang dikatakan mastauti. Ya, alhamdulillah, Allah SWT memberi kurniaan yang sangat banyak kepada kita, termasuk dalam ibadah. Walau ada perkara yang sawabik yang tetap, yang tak boleh berubah, umpamanya sembahyang tak berubah. Sembahyang tu wajib. As-salatu imanuddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Dan siapa meninggalkan sembahyang, dan sebut apa? Man tarakas salata muta'amidan faqad kafara jihara. Para siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kufur ia. Meninggalkan sembahyang. Jadi dalam arti kata, dalam mazhab kita, Imam Syafi'i menyebut apa? Meninggalkan, ini menafikan hukum yang wajib pada solat. Menafikan hukum yang wajib solat. Umpama solat zuhur, solat maghrib, solat yang waktu sehari semalam tu, dia kata tak wajib, maka itu dah terkeluar dari Islam. Tapi kalau dia mengatakan bahawa dia meninggalkan solat sebab apa? Sebab malas, umpama subuh sebab apa? Sebab sejuk, nak bangun pagi sejuk, sayangkan selimut, tak nak bangun pagi. Jadi bila kita tanya dia, adakah wajib solat itu, dia kata wajib. Kalau kamu mati macam mana? Kalau aku mati, aku neraka lah, dia tahu. Tapi bila solat, maka dia malas, dia menculaskan, dia meninggalkan solat dengan jahilnya. Jadi berdosa dengan sebab apa? Berdosa dengan sebab tidak belajar. Tidak belajar tentang hukum hakam fardu ain. Jadi insya-Allah Allah Taala bagikan kemurahan, rukhsah. Ada perkara yang tetap dan ada perkara yang berubah-ubah mengikut keadaan, dipanggil darurah. Jadi kita dah bincang itu, apa itu musafir. Musafir ni umum. Musafir ni umum maksudnya orang boleh musafir ni bila satu pergerakan dari satu tempat ke satu tempat, itu dipanggil musafir. Adapun apabila musafir itu lebih daripada dua marhalah, kemudian dengan niat untuk melakukan perkara yang diharuskan oleh syarak, maka ketika itu ada keharusan, rukhsah. Jadi itu musafir yang diharuskan ia menunaikan solat secara jamak dan qasar. Contoh dia secara jamak dan qasar. Macam ibarat saya sekarang ni, saya berada di Temerloh, contoh pergi Kuantan, maka bolehlah kita niat jamak dan ataupun qasar. Jadi kemudian mukim, yang bermukim maksudnya yang berhenti. Maksudnya kita bermukim bila kita berada satu tempat 3 hari dan kita masuk pada 4 hari. 4 hari berturut-turut, maka tidak campur hari masuk dan hari keluar, maka ketika itu kita diwajibkan kita solat Jumaat, tapi kita tidak masuk dalam kiraan ahli Jumaat. Itu orang yang mukim. Adapun orang yang mastautin, mereka yang tinggal di kampung, tidak berniat untuk berpindah ke mana, mereka memang duduk di situ, maka mereka itu dikira sebagai mastautin, maka mereka diwajibkan Jumaat. Maka ketika
andai kata mereka keluar pada waktu Jumaat, apabila ahli jemaah itu kurang daripada 40, maka solat Jumaat juga sah. Begitu. Itu dipanggil ahli mastautin. Mukim wajib tetapi dia tidak termasuk dalam ahli Jumaat. Ahli Jumaat. Jadi hari ini kita nak bincang tentang kiraan bermula dan berakhirnya musafir. Bila kiraan bermula dan berakhirnya musafir? Okey, permulaan musafir dikira setelah seorang itu keluar dari kawasan kediaman. Bila mulanya permulaan musafir? Okey. Bermulanya permulaan musafir itu ketika kita keluar daripada sebagai tempat tinggal ni. Contohnya apabila kalau zaman dulu kita ada parit, ada sungai, melewati tempat-tempat itu, contohnya parit, sungai, sempadan ataupun dia panggil sempadan kampung, sempadan kediaman kampung kita itu, maka ketika itu bermula kita musafir. Ketika itu kita bermula bermusafir. Contoh apabila melewati sungai, parit, kota sempadan atau kawasan yang tidak ada bangunan lagi. Dalam konteks kawasan kediaman hari ini, ia boleh diukur berdasarkan uruf adat kebiasaan setempat seperti sempadan kampung atau mukim, sempadan bandar, section. Contohnya kalau di Putrajaya dipanggil presin, sempadan taman perumahan dan sebagainya, dianggap pemisah antara kawasan kediaman dengan kawasan kediaman yang lain. Jadi ketika kita keluar daripada sempadan itu, kita dikira sebagai dikira sebagai bermulanya musafir. Ini isu lain. Jadi kita kena faham satu-satu. Jangan tanya bila kita niat, adakah zuhur, adakah boleh dijamakkan, dan itu kita akan bincang pada selepas ini. Cuma bila sebut tentang bermulanya apabila kita keluar daripada sempadan kampung, sempadan desa atau sempadan taman, begitu. Jadi berakhir musafir di mana? Berakhir apabila seorang sampai ke destinasi yang dituju, memasuki kawasan permulaan perjalanan, atau apabila seorang singgah sementara di sesuatu tempat dan tinggal di situ selama 4 hari yang sempurna atau lebih, tidak termasuk hari ketibaan dan hari keluar. Okey, 3 keadaan. Yang pertama, sama ada dia sudah sampai, habis musafir itu dia sampai ke destinasi yang dia tuju. Destinasi dia tuju. Contoh hari ni saya nak pergi Kuantan. Pergi Kuantan. Okey, sampai ke Kuantan. Jadi sampai Kuantan, maka apabila saya berada di Kuantan, ini 4 hari berturut-turut, tidak masuk hari keluar dan hari masuk. Hari masuk, maka ketika itu habislah musafir. Kita balik pada isu yang sebelum ni, iaitu kita sudah dianggap sebagai bermukim. Kita sudah dianggap sebagai bermukim. Okey. Yang kedua, kita berhenti di tengah perjalanan. Belum sampai destinasi yang kita hajar, kita berhenti, dan kita berhenti di situ 4 hari juga. 4 hari dan ketika itu 4 hari berturut-turut, ketika itu kita sudah habis musafir. Lepas itu kita nak sama balik, itu kira musafir yang lain. Sama ada 4 hari ataupun lebih, ataupun balik semula ke kampung. Contohnya kita balik daripada Kuantan dan kita masuk ke tempat kampung halaman kita, sempadan kampung ketika itu barulah putuslah musafir kita itu. Jadi ketika itu kita keluar daripada sempadan kampung. Jadi itu yang dikatakan bila yang kita disebut bermulanya musafir dan berakhirnya dia musafir. Bermula bila, berakhir bila sempadan kampung. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Jadi ada sebarang soalan, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua boleh nyatakan dalam komen, insya-Allah. Jadi kita boleh kongsi sama-sama, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.